Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Sekarang video ni sebab ada soalan macam mana nak guna dan sebagainya data ni kan. Jadi saya akan memberikan sedikit penerangan macam mana cara nak guna ni last data semalam lah. Okey. Jadi sekarang ni USD buy, GBP buy, AUD buy, NZD buy, CAD buy dan Euro sell. Jam 9 malam semalam. Dua broker yang saya cadangkan. Broker yang pertama saya guna Zero Capital. Itu broker yang pertama. Broker yang kedua saya pakai Tickmill yang setakat ni alhamdulillah sesuai lah. Sebab saya pun memang sebelum ni saya bukan scalper, saya cakap terang-terang. Saya tak suka nak scalp sebab senaman jantung kata orang kan. Tapi alhamdulillah lah semenjak kita orang kata ada sistem dan sebagainya, so lagi senang lah pada saya. At least macam semalam saya pergi duduk dengan jiran, ada jiran saya yang berminat nak join dan sebagainya. So duduk-duduk dengan dia, tolong aja Amin. Contoh kan. Lepas tu masa dia datang tu, dia nak ambil anak dia balik benda semua, ada babysitter jaga kat situ. So kebetulan ada pondok kat situ. Saya cakap dia, "Okay Meng, kau buka kau punya handphone, maknanya yang data ni lah, yang data duk berjalan ni kan." Lepas tu saya pakai saya punya account yang saya tunjuk tadi. Yang Zero Capital punya account tu. Lepas tu signal masuk saya trade lah. Dia tolong baca lah. So alhamdulillah lah, orang kata sambil-sambil duduk sembang dengan kawan petang-petang, duduk tengok anak main kan. Kena pula ada gang trade kat situ. Jiran lah pun baru lagi. Baru nak cuba. Tak apalah. Baik. Ni saya nak tunjuk contoh Euro USD. Baik. So Euro USD jam 9 malam semalam. Sekarang pukul 9.42, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9. 9 kat sini. Candle yang ke berapa ni? Candle yang ke-9. Daripada sini, candle yang ke... pula dah. Channel yang ke-8 lah, lebih kurang. Okay. So kita ambil EU dulu, lepas ni kita ambil GU pula. EU. Okay. Baik, signal yang keluar masa tu ialah buy USD dan sell Euro. Buy USD dan sell Euro. Okay. Buy USD, sell Euro. Okay. Sekarang ni buy USD, saya buat macam ni. Okay. Buy USD, sell Euro. Okay. USD ni kat belakang. USD ni kod. USD ni kod. Okay. So buy USD, sell Euro. Baik. Bila mana signal tu keluar, buy USD dan sell Euro. Buy USD, okay, dan sell Euro. Signal tu keluar macam tu, jam 9 malam. Sell Euro. Kan, dia signal tu keluar macam tu. Okay. So Euro ni, dalam graf Euro USD, dia base. Okay. Pergerakan euro ialah menaik ke atas. Itu pergerakan dia. Manakala pergerakan untuk USD pula tarik ke bawah. Itu pergerakan untuk USD. Bila mana sell Euro bermaksud dekat sini, fokus pada buy je, senang. Kalau nak senang, fokus pada buy. Tips dia fokus pada buy. Buy USD. Okay, USD duduk kat mana? Duduk kat belakang. USD ni apa kod? USD ni apa dia? Kod. Jadi kod ni ataupun seller dia tarik ke bawah. Jadi entry yang kita nak buat ialah sell. Macam tu. Perkara sama juga dengan GBP USD. Okey. GBP Euro.
Euro GBP kalau kata dalam chart kan. So Euro kat belah depan, GBP kat belah belakang. GBP kat belah belakang dan dia bagi signal buy GBP. Makna kata Euro GBP kita nak sell. Macam tu Euro sell, AUD buy. Euro belah depan, AUD belah belakang. Bila mana AUD belah belakang, dia quote, dia seller. Dia akan tarik ke belakang. Okay, dia suruh buy AUD. Bila kita cantumkan dia on pair, Euro AUD, maknanya kita akan entry sell. Sama juga macam ni. Sebab Euro memang 6 mata wang, 6 mata wang, Euro duduk kat depan. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk based on technical pula. Alhamdulillah. Okay, yang tu pukul 9 Pukul 9, maknanya open dia kat sini. Ni open dia. Ni, saya buat garis macam ni, pukul 9. Okay, so ini H4. Okay, sini H4. Bila mana nak scalp, kalau kata based on technical lah, macam saya suka campur technical. Okay, so ini resistant dan tak adalah kata nak orang kata marking, nak bubuh tanda ke apa ke macam yang saya pernah buat sebelum ni. Kalau siapa yang kenal saya lah kan, tak adalah, memang tak ada lah, nama pun scalping kan. Line warna apa ke, macam mana ke, dah tak ada peduli dah. Okay. So apa kita nak scalping, kita nak laju. Okay, contoh dekat sini sekarang ni fokus kat sini sini saja, tak payah nak tengok yang atas ni. Right. So dekat sini, apa yang berlaku pada masa tu ialah ada resistance kat sini. Okay, ada resistance. So candle ni buka. Bila mana candle ni buka, ada resistance dan sebagainya. Jadi sekarang ni saya dah nampak dekat H4, dekat sini pula H1. Okay. Sini pula ada SBR, sini pun sama ada SBR. Sini ada resistance, nampak? Kawasan ni ada SBR, kat sini ada resistance. Jadi ini merupakan satu kawasan yang cantik untuk scalping, untuk signal sell. Pasal apa? Dia susah untuk ke atas lah. Banyak halangan dia ke atas. Ini sekadar nak tunjuk je. Tapi bukan orang kata apa, kita bukan nak intra kan, nak tunggu lama-lama macam ni sampai berapa jam ni. Bukan macam tu lah cara dia. Nama pun scalping, hit and run. Saya tak suka nak tunggu lama-lama. Saya tak suka nak duduk lama-lama. Baik, mana pukul 9. Ni kot kalau tak silap saya, yang 16 ni. Kalau tak silap saya lah. Okey, baik. Jadi apa yang saya akan buat ialah, saya akan tunggu. Okey. Sekarang ni ini resisten untuk H4 dan dalam masa yang sama H1. Kalau perasan tadi. Kat sini kat bawah tu. Ni dia. Dan bila mana kita turun pada H1, okey, ni resisten dia. Kalau nak marking resisten atas ni pun boleh juga, tak ada masalah. Siapa yang cekap lah. Siapa yang cekap ke apa ke, tak kisah. Ni pun cantik juga ni. Bertembung resisten ni. Ni tempat yang cantik ni sebenarnya. Kat sini. Resisten yang ini bertembung dengan resisten yang ni. Cantik tu. Dia punya selisih dia tu. Kata orang kampung, selisih dia. Nampak tu? Yang putih tu. Tu dia. Cantik tu sebenarnya. Okay. Baik. Jadi, okay, saya tak nak kelirukan korang. Saya padam dulu. Baik. So, sekarang ni, ni open ni yang ni kita tanda warna, sekejap. Kita tanda warna orange. Okay, situ. Okay, pukul 9 sebab signal tu 92 minit. So, ni saya tunjuk contoh lah. Okay, baik. Jadi, sekarang ni 16. Kejap. Okay. Ni pukul 16. Pukul 4 lah waktu subuh. Okay. Pukul 4 waktu subuh. So, dekat 16. Dekat sini. Dekat sinilah. Pukul 16. Jadi sekarang ni, sini pukul 4. Signal yang keluar ialah signal Euro USD, kita nak buy USD. Buy USD maksudnya kita nak entry sell. Jadi bila mana dia naik ke atas, dalam kawasan resisten ni tadi, okey. Dalam masa yang sama boleh nampak dekat sini. Sini ada resisten ni. Sini pukul 4. Sini pukul 4. Jadi dekat sini ada resisten. Sini ada resisten kat sini. Sekejap nak bagi nampak.
Gitu. Situ ada resistance. Jadi dekat sini, bila mana candle ni naik ke atas ni, saya akan entry sell kat sini. Kemudiannya bila mana dia turun, adalah lebih kurang 15 pip macam tu. So boleh ni lah, boleh close entry lah. Nama pun scalping, kena hati-hati. Kita masuk lot size yang besar dan bila mana profit, saya akan cabut lari. Macam contoh, saya cakap terang-terang, saya pun baru berjinak-jinak dengan scalping. Saya belajar dengan kawan-kawan saya sendiri yang dulunya student saya, yang kita kenal, dan saya ambil kesempatan tu belajar dengan diorang sebab selama ni saya more to swing dan intra. Tapi bila sistem dah siap dan sebagainya, intra dengan swing punya saya masih lagi belum ready untuk reveal lagi. Setakat ni kita pakai yang scalping dulu, dan actually quite enjoy juga sebenarnya scalping ni. Dia tak perlu nak analisis, nak apa. Yalah, memanglah by system tak perlu analisis dah lah kan. Cuma maksud saya, dah menjadi rutin saya melukis berjam-jam depan chart, sketching dan sebagainya. So ni benda yang baru, agak excited juga. So saya masuk lot size yang besar. Kalau kata macam dulu, leverage yang saya trade memang standard account saya guna 100 ataupun 150 lah. Tapi bila scalping ni saya pakai leverage pun leverage yang besar. Selagi boleh besar, memang saya besarkan leverage dia. Kalau kata ada 150,000 saya pakai, sebab nak masuk lot size yang besar. Dan saya belajar benda yang baru, yang ni close grip. Kalau nak pakai ni kena on auto trading. So just tarik macam tu je, dia akan keluar. Dia akan keluar macam ni dan tekan OK, dia akan close all lah. Tapi untuk zero capital ni, dia ada, ni spread dia. Ini spread dia dan dia ada commission 0.01 untuk commission dia. Kalau salah betulkan lah, kalau salah betulkan, sama dengan 5 sen. 1 sen entry, 5 sen commission. Kalau tak silap saya, major pay 25 sen. Saya lupa, sorry. Tapi 1 sen sama dengan 5 sen. Itu standard, itu yang setakat ni yang saya nampak. Jadi itu penerangan macam mana nak trade menggunakan data. Kita tengok sikit lagi. Belakang ni. Kita fokus pada USD. USD GBP. So kalau kata pairing, maksudnya GBP USD. GBP kat depan, USD kat belakang. GBP kita nak fokus sell, USD pula kita nak buy. Jadi USD ni duduk belakang, USD ni quote. Bila USD ni quote, kita akan masuk entry sell. Kemudiannya USD dengan AUD. AUD duduk depan, USD duduk belakang. Sama juga. Bila mana kita nak buy USD, AUD, USD quote. Jadi kita akan masuk sell. Kita tengok USD JPY pula. Bila mana USD JPY dalam pairing, USD JPY, USD duduk depan, JPY duduk belakang. Sekarang ni kita nak sell JPY, kita nak buy USD. Jadi bila mana kita nak masuk entry, USD tu dia bergerak ke atas, bergerak ke depan. Jadi kita akan masuk entry buy untuk pair USD JPY. Seterusnya untuk CHF pula, saya tak nak ambil GBP sebab GBP dengan Euro ni dia sama. GBP dia ada 6 pair. 6 pair semua Euro kat depan. GBP ada 5 pair. 5 pair semua GBP kat depan. Sekarang ni saya nak sebut tentang AUD CHF pula. Bila mana AUD CHF, AUD depan, CHF belakang. Signal yang keluar ialah AUD sell, CHF buy. Jadi pairing dia AUD CHF. CHF ni dia duduk kat belakang. Bila mana CHF duduk kat belakang, CHF ni quote, dia bergerak ke bawah, kita akan entry sell untuk AUD CHF. Itu dia. Tip satu lagi. Kalau kata macam contoh, kalau kata currency yang korang tengah trade ni, dia berada dalam keadaan maksimum. Sekejap bateri nak mati pula dah. Contoh maksimum. Kita tengok baik. Macam case NZD ni NZD ni boleh nampak kontrak dia 73, buyer dia 71 dan dia punya value dia 97 million yang paling tinggi pada jam 8.59. So dia maksimum lah. Bila mana maksimum macam ni, tolong jangan trade pada SBR ataupun RBS. Signal yang tak ada signal untuk NZD. Kita tengok. Macam ni contoh. Macam ni contoh. NZD ni sell.
Jadi bila mana nak trade NZD USD, USD ni kita nak buy, maknanya entry sell untuk NZD USD. Jangan entry dekat support. Kalau kata korang nak buy, jangan entry kat support. Pasal apa? NZD sell, USD buy. So NZD USD kat belakang, USD tu quote, USD tu seller. Okay. Bila mana dia bergerak bila mana dia bergerak ke atas, okay, sebab sekarang ni NZD kuat, korang pula nak sell, jangan cari area SBR, jangan. Cari area resistant. Fokuskan pada area resistant. Macam mana pun kena hati-hati, sebab kita tak tahu. Yes, buat kadar pada data semasa dia dah max dan sebagainya, tapi kemampuan dia untuk dia strike balik kita tak tahu. Boleh nampak dekat sini, okey, kontrak dia, jumlah kontrak 73 jumlah kontrak dia. Dia turun sampai 69, okey. Itu dia punya retracement. Dia boleh naik balik lepas pada tu untuk dia meningkatkan nilai value dia. Okey. So sekadar itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Saya harap bolehlah tolong sikit-sikit dalam orang kata apa, mendapatkan kefahaman macam mana nak trade menggunakan data. Dan saya dengan partner saya actually, saya sebenarnya buat ni hanya untuk diri sendiri sahaja, sekadar nak guna sendiri sahaja. Tapi partner saya insist yang mana dia nak kongsi juga dengan public, mudah-mudahan dapat membantu dan sebagainya. Okay. Dan saya cakap terang-terang, saya tak nak memberikan sebarang komitmen untuk mengajar berkenaan dengan data dan sebagainya, sebab saya dah ada satu kelas lagi yang saya mengajar technical, SNR, based on BADA punya konsep. Yang ni DTS, yang ni data trade system, ni grup yang lain, tak sama. Baik, jadi ini je lah cara yang mana saya boleh bantu. Saya akan sediakan video, saya akan buat sharing dan sebagainya. Saya akan siapkan satu playlist dekat YouTube. Jadi tuan-tuan boleh tengok kat situ lah. Ada soalan, saya akan buat video rakaman macam ni lebih kurang, dan saya akan letak dekat playlist, so korang boleh tengok. Nak bagi komitmen, no, saya tak boleh nak bagi komitmen, sebab komitmen saya dah cukup banyak sekarang ni. Saya macam yang saya cakap tadi, saya ada kelas Isnin dan hari Rabu, dan dalam masa yang sama hari-hari yang lain saya makan marking dan sebagainya. Kelas tu pun tak mahal, sekadar RM100 sahaja sebulan. Dalam keadaan yang sekarang, kita cuba untuk bantu sahabat-sahabat kita yang memerlukan, insya-Allah. Baik. So setakat ni saja video ini, mudah-mudahan membantu, semoga bermanfaat insya-Allah, dan boleh kongsi dengan orang, tak ada masalah insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.